Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saat Cep nak pergi cari benda dan sikit. Apapun, terima kasih dan juga selamat pagi, selamat berhari Sabtu. Hari ni seperti mana yang Cep janjikan, kita akan ada satu live yang sangat istimewa, iaitu Cik nak ajak hampa macam mana untuk berprotokol ketika keadaan di mana kita sekiranya dijemput ataupun kita nak menghosting acara-acara makan-makan, di mana benda ni bukan saja untuk kebaikan Cik juga, tapi juga kebaikan untuk apa semua. Manalah tahu kod satu hari nanti, okey, kod satu hari nanti mereka-mereka yang berada di dalam golongan B40, M40 akan menjadi dengan keizinan Allah Ta'ala kumpulan T20 ke atas ataupun OTT, over the top T20, dengan limpahan rezeki. Macam mana apa duk tengok aku punya apa nama tu IG story tadi, macam mana dulu masa aku muda-muda, mula-mula aku nak pada ITM dulu, masa tu bukan MB40 dah, itu namanya fakir miskin. Bapak tak bagi duit apa semua, hang dah pandai, hang dah dapat ijazah dalam tu. Aku dah hantar hampir belajar dekat ITM ketika itu, sekarang UiTM. Kerajaan dah ajak hang macam-macam. Lepas hang grad tu, hang pandai-pandai lah cari duit sendiri. Dan Cik pernah menumpang di rumah orang, menjahit manik, membuat perniagaan sendiri-sendiri, kecil-kecil, jual jahit baju kurung, baju kebaya, jahit manik dalam keadaan berada di dalam rumah orang, menumpang ketika itu. Sahabat Cik Zurilawati Kuzaifah yang rasanya dah dekat 30 tahun lebih lah benda tu. Dan pada masa itu pun Cik memang dah ada taste orang kaya ni, nak tu nak ni. Tapi oleh kerana doa dan juga kesabaran yang ada ketika itu, maka Cik, orang kata tu, akulah boleh sampai ke tahap ini berkat usaha, tawakal, doa dan juga peramatan kita terhadap bidang-bidang yang kita nak ceburi. Okey, baik. Jadi kita akan mula seterusnya. Jadi minta hampa dapat mendapat ilmu ini dengan begitu baik, kerana ilmu ni boleh diguna pakai. Mungkin ialah apa sajalah kod anak menantu hampa besok ni menikah dengan orang kaya ke, ataupun laki hampa naik pangkat daripada askar biasa naik kepada general ke apa ke, nak jadi nak ada makan-makanan beradab dengan pihak-pihak istana dan sebagainya, ataupun tuan-tuan rumah yang selama ni duk salah hidang ke orang ke, anak-anak dara yang nak menikah ke, student-student hotel catering management yang akan masuk belajar, menyambungkan pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi semua tu, mana-mana yang boleh ambil orang kata tu kebaikan daripada ilmu ini, silalah. Dan Cik halalkan, sebelum kita mula pun Cik dah halal, bismillahirrahmanirrahim, Cik halalkan ke hampa, buat turunlah ke anak cucu hampa. Sebab aku belajar daripada lama benda ni, dan aku minat benda ni lama sangat. Jadi aku cuba pakai dan aku cukup-cukup bersyukur kerana apa yang aku minat dan sekarang aku tengah praktiskan, aku tengah amalikan. Jadi kepada hampa semua pun, tak tentu mungkin ilmu ni tak digunakan sekarang, tetapi mana tahu rezeki Allah Ta'ala bagi dan kita semua akan berada dalam satu kelompok yang sama, insya-Allah. Okey, saya akan pass benda ni kepada Faizo. Dia akan buat hands free sebab tangan Cik nak guna banyak benda. Okey, ya, nanti set. Alright. Baik, okey, makanan berada ataupun protokol ketika kita berada di meja makan ataupun ketika kita nak memberi orang makan adalah penting. Selain pada itu, dia ada 3 kelompok di sini. Orang yang mai makan, orang yang nak host acara penghidangan makanan, dan orang yang nak mengidang pun sekali. Jadi aku akan pukul sama sekali terus supaya hampa dapat tahu semua. Mungkin hampa berada di pihak ini, di pihak itu dan di pihak yang lagi satu. 3 pihak yang nak beridang, yang nak makan, dan tuan rumah tu sendiri. Okey, kalau hampa tak ada butler, kalau tak ada apa staff-staff yang boleh membantu dalam acara ini. Baik, sekarang ni di atas meja, selalunya memanglah orang makan atas meja lah, orang tak makan atas lantai.
Tapi kalau ikut sunnah Nabi, dulu dia makan dalam talam. Okey, duduk berlutut, angkat teguni, lepas tu duduk makan ramai-ramai. Itu sunnah Nabi. Okey, jadi banyak lagi sunnah-sunnah yang kita boleh ikut kalau kita tak mau ikut sunnah tu. Itu salah satu sunnahnya. Okey, tapi ini adalah satu perundangan universal, di mana semua orang ikut. Bila semua orang ikut, dia semua orang dapat bercakap dalam satu frekuensi yang sama. Baik, di depan cik of course ada meja. Okey, bila ada meja. Dan kadang-kadang apa mesti risau tanya ataupun Datuk, apa tugasnya placemat dan apa tugasnya sapra? Okey, sapra tu tudung meja yang besar tu lah. Okey, baik, placemat ini namanya placemat. Okey, placemat, P-L-A-C-E-M-A-T, placemat. Ada macam-macam jenis placemat. Ada yang lagu ni, ada yang lagu ni, ada yang tikam, ada sebagainya. Okey, sekiranya kita nak menggunakan placemat, pastikan meja kita tidak beralas. Okey, jangan hampa bawa alas, lepas tu hampa pakai placemat lagi kat atas. Salah. Okey, placemat sekiranya meja itu dogoi macam ni, tak ada alas, jadi kita gunakan placemat. Okey, ini ataupun ini. Okey, jadi untuk tidak mencalakkan meja cik yang berkilat macam muka aku ni, maka cik akan menggunakan sapra ataupun alas meja. Okey, alas meja. Baik, ini adalah alas meja. Sapra lah kita pakai, tudung meja. Okey, ni adalah tudung meja. Cantik kan? Dia ada lace tepi ni. Okey, so tudung meja ni kita akan tudung meja. Kita akan tudung meja lah, bukan tudung kepala hampa. Tudung kepala hampa ada asing. Ini tudung meja. Mana kata meja pun malu nak tunjuk dia punya aurat, apatah lagi manusia pun kena tudung kepala lah juga. Okey, jadi aku akan lipat supaya dia tak lari sikit kat sini. Kita tunjuk suku saja meja ni. Okey, kita tunjuk suku saja meja. Baik, ni sebab aku buat melintang. Kalau aku nak buat melintang pun bagi juga, sebab ada benda yang aku nak tunjuk kat hampa, supaya hampa tahu macam mana nak buat tudung meja ni. Okey, baik. Okey, katalah ini tudung meja. Okey, ni tudung meja. Dan ini adalah hujung meja. Saya kena bubuh ni supaya dia tak lari. Okey, ini tudung meja, ini meja. Okey, apabila kita membuat selalunya formal lah. Kalau kita letak tudung meja, maksudnya benda tu formal. Malam ke, lunch ke, okey. Dan kalau breakfast ke, tea ke, jarang orang pakai tudung meja. Orang pakai placemat saja. Okey, so bila kita bubuh tudung meja, kerusi punya hujung tu, hujung kerusi tu, bila sebelum orang mai nak masuk makan tu, kerusi tu tak boleh jauh daripada meja lagu ni. Kerusi tu tak boleh masuk macam ni. Tak boleh. Hujung kerusi tersebut dia brush. Brush maksudnya dia seneri. Okey, dia brush dekat sikit saja macam tu. Ini benda yang paling pertama sekali kalau hampa nak susun meja. Ada tudung meja. Jauh kerusi tu sedang elok begini sahaja. Tidak terlampau dalam, tidak juga tidak bersentuhan. Jadi dia kena sentuh sikit saja lagu ni. So dia nampak cantik meja tu, supaya meja tu dapat kembang dan besar. Okey, bila kita dah buat tudung meja, bila kita dah buat tudung meja lagu ni, mana kata kita boleh start buat plating pinggan apa semua. Okey, ini cik habaq untuk konteks dinner dulu. Okey, sebab dinner yang paling rumit, ada macam mak nenek tu lah, ni lah, hapalah. Okey, jadi sebelum tu, katalah hampa ni sebagai seorang tetamu. Okey, tetamu. Tunggu sat. Hampa tunggu sat kat situ. Bila hampa nak jadi tetamu, orang panggil, ya, pergi di rumah, makan malam, hampa janganlah duk bawa beg besar-besar lagu ni. Okey, tak kena. Walaupun hampa ada beg tu banyak, walaupun benda beg ni tengah in, walaupun semua orang tengah beli, siapa beli dialah kaya dan sebagainya, jangan bawa beg besar pergi rumah orang untuk dinner. Tak kena, tak sesuai. Okey? Nak hutang mana beg ni kalau dah bawa besar-besar macam ni? Junjung atas kepala, kepit celah ketiak, sangkut dekat mana? Tak boleh. Jadi hampa kalau nak pi berjalan rumah orang, kalau orang tu ajak hampa makan, bawalah beg kecil-kecil saja. Okey? Yang comel-comel ni, yang comel-comel macam ni. Jadi sebab apa? Kalau hampa dah pi rumah orang bawa beg kecil tu, benda yang pertama sekali hampa kena buat ialah
handbag tersebut sama ada diletakkan di belakang kerusi dan kita kena duduk tegak lagu ni, straight. Okey, dagu kita tu kena parallel dengan meja. Okey, jangan duduk melangut macam ni, nanti orang nampak macam apa dia ni gila ke? Ataupun jangan duduk tunduk macam ni, tak boleh. Orang nampak macam kita tak ada self confidence. So level dagu kena sama dengan meja dan belakang kena straight. Okey, dan kalau tak boleh pun, kalau bubuh di bawah, kalau tak selesa lah, kena bubuh di bawah kerusi. Bukan kiri kanan kerusi, bukan kiri bukan kanan, di bawah, supaya nanti bila orang nak serve makanan, mereka tak terlanggap beg kita. Ataupun kadang-kadang ada yang tempat cangkuk beg kat situ pun boleh juga, tapi lebih baik diletakkan di bawah kerusi. Faham tak? Okey, baik. Dan ni saya nak tunjuk. Ikut aku. Tengok belakang tak apa. Kita nak pergi kepada dinner dulu ya. Kita akan pergi kepada dinner dulu, iaitu ini. Right. Sini kita tengok ada beberapa set pinggan ataupun jenis-jenis pinggan yang kita nak buat setting. Okey. Dan aku bercakap ni adalah daripada segi untuk servis, kita ada dua jenis. Satu orang kita panggil silver service, iaitu di mana ada butler. Butler yang akan suar makanan tu. Dia suar, kita ambil. Okey, ataupun disebut sebagai French style. Dia suar, kita ambil, kita bawa dalam pinggan kita. Okey, itu namanya butler service. Okey. Kalau waiter service, dia akan terus letak di atas meja kita. Faham tak? Okey? Baik. Dan ni kita ada beberapa pinggan. Ini yang pinggan besar ni, okey, pinggan besar ni lepiak, namanya show plate. Okey? Ni bukan pinggan makan nasi, tahu cek? Tak. Ini namanya show plate, diletakkan di sini. Okey? Macam mana jarak kita nak tahu benda tu diletakkan macam mana? Kita ambil ibu jari kita. Ni tempat bengkok ni, knuckle ni, di hujung meja. Lepas tu di hujung ibu jari itu adalah measurement untuk kita tengok jauh daripada pinggan ni dengan ujung meja. Pastikan kalau pinggan itu berbunga sebegini, bunga itu menghadap ke hadapan kita. Jangan duk buh lagu ni, jangan duk buh lagu ni, jangan duk buh lagu ni, tapi kena straight. Okey, macam ni. Tak satu ibu jari, itu hujung dia. Okey. Ini adalah show plate. Okey, di atas show plate kita ada apa? Kita ada main plate. Main plate diletakkan di atas show plate. Jadi bila kita masuk rumah seseorang itu ataupun di hotel, kita akan lihat benda ni. 1, 2. 1, 2. Ini adalah pinggan main course. Maksudnya hidangan utamanya. Okey, di sini. Right. Lepas tu kita ada apa? Kita ada side plate. Okey, side plate. Side plate ni untuk kita letak roti. Roti ban kecil-kecil. Kadang-kadang soft roll, roti lembut, kadang-kadang roti keras dan sebagainya, diletakkan di bahagian kiri kita. Di bahagian kiri. Hampa tengok mungkin terbalik ni bahagian kiri. Kan? Hampa tengok terbalik kan? Di bahagian kiri. So kita ada 1, 2, 3. Okey. Lepas tu hampa akan tengok ada benda satu lagi piring di bahagian sini. Okey, di bahagian sini. Yang ini adalah piring untuk dia letak mentega, butter. Bukan plantar, bukan margarin. Butter diletakkan di sini dan di sini. Okey? Okey, so ini benda yang kita akan masuk, kita akan lihat ada banyak-banyak macam ni. Okey. Lagi kita ada apa? Kadang-kadang tuan rumah juga akan terus meletakkan sup di atas. Pinggan sup. Okey? Di atas begini. Masa kita mula-mula masuk, kita akan nampak macam ni. Sup macam ni. Okey? Okey, so dah ada 3, 4, 5. Alright, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita nak tengok, apa nak tengok aku punya sudu garpu punya collection. Ini baru salah satu kotaknya lah. Banyak kotak-kotak lain lagi. Okey. Ini alright. So ini adalah set sudu garfu, cara pemakanan orang-orang Eropah, bukan Melayu. Okey.
Sebab apa aku kata bukan Melayu? Sebab di dalam set makanan orang-orang Eropah, dia tak ada camca nasi. Sebab mereka tak makan nasi. Mereka tak makan nasi. Kita yang makan nasi. Okey, lah ni aku nak tunjuk sini. Main dekat sini pun tak apa. Kalau kita lihat di sini, kita ada berbagai-bagai sudu. Mampulah hampa kalau dapat function pins ni. Tak tahulah nak makan mana satu, nak guna mana satu dan sebagainya. Okey, tak apa. Pelan-pelan kita belajar. Okey, pelan-pelan kita belajar. Okey, yang paling penting sekali, apabila kita nak makan sesuatu benda itu, kita kena makan daripada luar. Okey, sudu yang paling hujung keluar, yang paling hujung keluar. Lepas tu kita guna ke dalam dan ke dalam. Okey. Kalau macam ni, katalah selalunya dalam hidangan Eropah ni, dia ada entree ataupun appetizer. Maksudnya kadang-kadang macam salad ke, ataupun benda kecil-kecil pelik-pelik tu lah, yang aku pusing tak lalu nak makan. Lepas tu dia ada sup. Lepas tu dia ada main course. Lepas tu dia ada dessert. So 4. Okey, sekarang ni kita nak ambil. Okey, kalau kata salad ataupun benda-benda yang pelik-pelik tu lah, ini dia punya pisau dia. Nampak tak? Ada perbezaan antara pisau besar dengan pisau kecil. Okey, pisau besar, pisau kecil. Pisau besar untuk main dish, pisau kecil untuk entree ataupun appetizer. So ini dia punya pisau. So kita tak dekat luar sekali. Okey. So bila ada pisau, kena ada apa? Garpu. Kita kena ada garpu. Jadi garpu yang kita nak pakai di sini adalah garpu yang kecil sikit. Okay. Jadi ada pisau, ada garpu. Okay, make sure satu jari. So ini adalah yang paling luak sekali. Lepas tu bila kita dah habis, bila kita dah susun macam ni, apa next course dia? Itu tuan rumah akan beritahu melalui garpu dia. Kalau kita nak tahu, kita tengok menu card dia, ataupun kita tengok, berapa macam garpu dia ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4. Okey. So lah ni, bila ada bubuh salad punya pisau dengan garpu, kita kena bubuh pula sup. Okey. Yang ni sup. Nah. Okey. Mana kata bila kita duduk di sini, kita tahu, okey. First, aku ada something yang kena makan dengan hujung ni. Lepas tu, aku ada sup. Sebab sup nombor 2. Okey? Jadi, sup kita tak makan dengan garpu. Makna kata, sup tu hanya ada sudu dia saja. Lepas tu, kita pergi ke main course dia. Okey, main course dia, katalah daging ke, ayam ke, apakah. Ada lagi satu. Sebab meja ni bulat, jadi kena naik turun sikit, kan? Ada lagi satu pisau. Dan ada lagi satu garpu. Lagu tu. Faham tak? Okey. Dan ni, kalau hampa tengok aku punya collection kat sini, yang ni adalah pisau ikan. Maksudnya ikan. Okey, sebabnya bila kita tengok ikan, dia ada lengkuk kat sini untuk buang tulang. Dan ini dia punya pisau dia. Okey, katalah sebagai contoh, kita ada banyak lagi kita punya course dia. Makna kata di sini ada pisau ikan, di sini ada garpu ikan. Faham tak? Okey, baik. Lepas tu dah habis kata benda tu keadaan main course, kita ada dessert dia. Okey, dessert begini di atas, camca di bawah. Mana kata di sini akan pusing macam ni, di sini akan pusing di sini. Okey. Faham tak? Okey, so berapa kos kita ada yang kita kena makan? Kita ada salad 1, kita ada sup 2, kita ada ikan 3, kita ada daging 4. So 4 belah sini, 3 belah sini. Pasal apa sini 3, sini 4? Pasal sup tak ada garpu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dan kita ada dessert di atas yang disusun di sini macam tu. Faham ke tak? Okey? Baik. Lepas tu, apa lagi? Takkan makan saja. Mesti kita ada gelas-gelas, sebagainya. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk apa jenis gelas-gelas dia. Okey. Sekarang ni gelas selalunya kita kalau nak ikut, kita tak ada orang kata apa tu,
Kita tak minum wine lah, champagne apa semua, red wine, white wine apa semua tu tak payah lah. Sebab kita orang Melayu. Walaupun ada orang Melayu untuk minum, tak apalah, mampir ripa lah. Okey, baiklah, ni kita ada water goblet. Ini water goblet, maksudnya kita untuk letak air kosong. Okey, water goblet ada macam-macam jenis. Ini pun namanya water goblet. Okey, ini pun namanya water goblet. Okey, dan ini pun namanya water goblet juga. Goblet ni selalunya mulut dia luas. Dia tak kecil. Bila kecil tu barulah dia white wine, red wine sebagainya. Tapi water goblet dia besar. Okey, lah ni kita nak pakai hak jenis kristal lah pula. Okey, kristal kita akan letak di sini. Ni orang Melayu pula, kristal. Okey. Lepas tu kita ada, sebab orang Melayu tak minum wine, makanya kita akan ada gelas, tall glass macam ni. Okey, ni namanya tall glass. Alright, kita bubuh di sini. Alright. Dan juga, yang lain tu aku nak tunjuk berjenis-jenis tu, tak apalah. Lain kali, ya, bila kita cakap pasal benda lain, kita baru cakap pasal tu. Okey. Di dalam ni juga, okey, kita ada water goblet selalunya di belakang sekali, di depan, di atas sekali. Dan tall glass ni akan berada dekat dengan kita. Ini boleh kita bubuh lah jus ke, air buah ke, coke ke, soft drinks ke, apakah kita bubuh sini. Dan apabila sesuatu gelas itu mempunyai tapak kaki, maksud kata dia ada batang, dia ada ni. Okey. Kita tak payah bubuh coaster. Sebabnya benda air tu tak akan meleleh sampai ke sini. Tetapi sekiranya kita ada gelas yang tak ada kaki, maka kita diperlukan menggunakan coaster. Ini nama dia coaster. Okey, ada macam-macam jenis. Ada yang kaca, ada yang apa, ada yang batu agit dan sebagainya. Jadi cik nak guna batu agit ni. Alright, so kita kena letak di bawah supaya perpeluhan coaster tersebut dia tak kena kita punya sapra. Dia ada lapik. Yang ni jangan sekali-kali lapik. Salah. Ni dah macam hampa pakai kasut 2 kali. Okey, dia dah ada kasut, tak payah letak coaster. Yang ni tak ada kasut, kena letak coaster. Okey, baik. Lepas tu, ada lagi yang saya nak tunjuk, iaitu salt and pepper. Akan berada di hadapan begini. Dan chili flakes mungkin, ya, di sini. Dan juga nama. Alright, nanti side. Boleh kita takut salah. Okay, yang ni nak tunjuk. Side lah. Okay, faham tak? Okay, so selalunya bila kita duduk dekat sini, dia akan ada napkin. Okay, napkin dia macam ni aku punya lah. Siap ada nama tempat siap lah. Mereka akan letak di atas pinggan begini. Dan nama ini akan diletakkan di hadapan kita supaya kita tahu bahawasanya ini tempat duduk kita. Okey. Napkin ada macam-macam jenis, ada yang macam ni, ada yang macam ni dan sebagainya lah. Okey. Baik, tak apa. Jadi nak tunjuk dekat hampa semua, ya Allah, 8,000 dah. Sekiranya anda membuat satu acara di rumah, hampa panggil orang, lepas tu macam mana nak dudukkan orang tu? Macam aku ni meja 12 orang. Okey. Jadi of course tuan rumah kena duduk di kepala meja. Tuan rumah. Kalau tuan rumah tu menikah, ada laki bini, laki duduk sini, bini duduk ujung sana. Okey? Opposite. Laki duduk sini, bini duduk sana. Macam aku bujang lapuk ni, laki sajalah, tak ada siapa-siapa. Akulah laki, akulah bini duduk di sini sebagai ketua. Okey, tuan rumah. Lepas tu di mana di dalam kita punya orang kata apa tu tetamu-tetamu kita, mungkin ada yang orang kata apa tu paling VVIP lah, ataupun orang-orang yang tinggi pangkat dia, darjat ke apakah semua ke, di mana orang tu nak duduk. Orang yang pertama, tetamu terhormat kita, di mana? Di sebelah kanan aku. Sebelah kanan maksudnya sebelah bawah aku, di situlah kerusi dia. Okey? Tuan rumah, orang yang paling diraikan adalah kena duduk di sebelah kanan kerusi yang pertama. Kalau tuan rumah itu
laki bini juga. Okey, katalah aku laki tuan rumah, orang yang paling katalah aku jemput, siapalah kata menteri lah kata, ataupun siapalah Tan Sri ke apa-apakah. Okey, katalah aku Datuk, okey, ada Tan Sri. Puan Sri yang duduk di sini. Puan Sri yang duduk sebelah aku. Okey, Tan Sri duduk mana? Tan Sri duduk sebelah kanan bini aku. Faham tak? Sebab apa? Memang itu cara dia. Caranya ialah jantan, perempuan, jantan, perempuan, jantan, perempuan, perempuan, jantan, perempuan, jantan. Jadi, kita akan selang-selang supaya semua orang duduk sama rata. Tak duduk kapa-kapa. Itu mengikut undang-undang lah. Okey, undang-undang makan tu. Dia faham? Okey? Okey, yang tu adalah tata cara duduk meletakkan tetamu kita supaya bercampur-campur. Jadi tak ada laki bini duduk sembang dua tu. Baik hampa tak payah mai rumah orang tu. Jadi kita kena pecah sembang, tanya apa khabar dan sebagainya. Dan kalau boleh pun sebagai tuan rumah, first ketika makanan itu mula dihantar, mula disediakan, hampa kena bersembang dengan orang kiri dulu. Okey? Daripada entree sampailah ke main course. Tiga jenis makanan bersembang orang kiri dulu. Tapi ni lawak lah. Tapi ni memang ada dalam akta makan beradab. Okey? Habis main course, bersembang pula dengan orang kanan. Jadi, mereka yang lain pun akan membuat benda yang sama. Jadi, semua orang akan bersembang antara satu sama lain. Faham ke tak? Silaturahim di meja makan. Okey? Baik. Faham? Okey. Lah ni bila hampa dah mula-mula masuk. Okey? Dah mula-mula masuk. Duduk, dah tengok, oh tak mana ada nama aku, tak mana ada nama aku. Okey, dah ada, duduk dekat situ. Okey, duduk dekat situ apa semua, tarik duduk elok-elok. Belakang ni kena kedek, orang panggil kedek lah, kedek macam tu. Dagu kena sama dengan, parallel dengan, orang kata apa tu, meja makan. Duduk macam ni je, duduk macam ni. Okey? Segak ke aku ni, apa duduk tengok tu? Okey, duduk macam straight saja. Senyumlah sikit. Never ever letak siku di atas meja tunggu. Tak boleh. Okey? Siku jangan sekali-kali letak di atas meja. Sebabnya pasal apa? Ada sejarahnya dulu juga. Sebab apabila kita berbuat demikian dulu, orang dulu mereka buat meja, mereka sangkut letak macam tu je, sepapan kayu besar balak tu. So bila mereka letak elbow tu, meja tu terbalik. Sebab tak ada support. Main letak macam tu je. Jadi benda tu diamalkan, dipraktikan sampailah ke lah ni. Dan lagi pun memang tak cantik bila kita buat lagu ni. Okey, selalunya elbow kita kalau tak ada armrest, okey, kita tak boleh letak dekat tangan ke armrest, kita bubuh dekat sini, dah rapatkan kedua-dua lengan kita di sini. Rapat tapi kepak, bukan rapat macam tu. Bila rapat macam tu, ini jadi besar, tangkap gambar tak cantik. Jadi kena jauh sikit, macam tu, straight. Alright. Okey, bila dah duduk dah apa, kita nampak napkin ni kan, yang duduk atas meja ni. Napkin ni ada cara, macam-macam cara lah. Kalau hampa pergi dekat hotel, selalu dia pada buat burung lah, masjid lah, apalah, rimah tu, kipah lah, apalah, tak payah. Kampung semua tu. Yang penting hanya lipat saja begini. Ataupun kadang-kadang orang ada buat macam ni juga, di mana mereka ada napkin ring. Ni namanya napkin ring, macam-macam jenis lah. Cincin, pak sagi lah, bulat lah, apa semua. Kadang-kadang mereka ambil napkin macam tu, mereka buat macam ni, mereka angkat macam ni, dan mereka masukkan ring tersebut, dan mereka jentu macam ni. Pun ada juga di mana kelihatannya sebegini. Lagi kelas, daripada hampa duk lipat jadi bentuk love lah, gajah lah, zerapah lah, apalah, rimau lah, kipah lah. Kampung. Okey, buat macam ni saja. Tapi yang paling aku berkenan adalah lipatan sahaja. Apatah lagi bila ada monogram tuan rumah tersebut. Okey, duduk, dah apa, elok semua. Ambil napkin tersebut, bukakan napkin tersebut dan lipat dua. Lipat dua. Bila kita lipat dua, kalau ada monogram, make sure monogram tu di atas, bukanlah di bawah. Yang lipatan tu kena menghadap ke hampa, menghadap ke kita. Bukan yang ni menghadap ke kita, tetapi yang dilipat itu menghadap ke kita. Letak straight, tunggu makanan sampai. Okey. Sekarang ni kita nak cerita pasal waiter service, bukan butler service. Okey. Waiter akan datang daripada sebelah kiri untuk serve makanan.
sebelah kiri untuk serve makanan dan sebelah kanan untuk buat clear pinggan tu. Faham? Okey. Katalah kita dah sampai macam ni. Okey, di dapur chef telah pun menyediakan, okey, hotel ke chef ke atau rumah kan, dia akan menyediakan salad. Katalah dia bawa salad ke smoked salmon ke apa benda ke di atas ni, dan waiter akan datang. Okey, waiter akan datang membawa makanan tersebut. Waiter tak boleh pegang macam ni. Jangan pegang ibu jari ke pinggan. Di sini. Okey, di sini. Maka dia akan terus letak di sini. Dia akan kata, excuse me, kita pun genjaklah sikit. Okay, bila waiter letak di atas pinggan yang sedia ada ni, mana kata dah 3 lapis lah ni. Bukan, sorry. Mana kata bila waiter akan sampai, dia akan clearkan dulu ni. Okay, dia akan ambil pinggan ini dan dia akan letak pinggan ini di sini. Faham ah? Sebab apa tuan rumah buat macam tu? Sebab nak nampak cantik. Bila kita masuk dengan napkin dengan apa, jadi benda tu tinggi dan cantik. Kalau kita tak ada pinggan ni semua, jadi macam dogoi, tak lawa. So dia akan letakkan main plate dulu di atas show plate ini supaya benda tu nampak tinggi. Dan bila waiter datang untuk bagi kita dish yang pertama, lauk yang pertama, iaitu salad ke smoked salmon ke apa benda ke, dia akan letak dan dia akan ambil yang ini dahulu. Excuse me madam. Dan dia akan letakkan salad. Yang ni dia akan letakkan di dapur untuk diletakkan main dish kemudian. Okey, jadi kita dah dapat kita punya benda yang pertama. Katalah salad smoked salmon lah. Okey, kita dapat sini. Tunggu sampai semua orang dapat. Dan waiter tu akan bagi dekat orang yang paling senior sekali. Orang tua, perempuan. Lepas tu baru dia bagi dekat jantan. Last sekali baru serve dekat tuan rumah. Okey, tuan rumah always last. Okey. Jadi bila dah serve apa semua, jadi tuan rumah kata, okey, silakan, please. Berarti barulah kita semua, orang ni semua pembetul apa semua, duduk macam ni. Dan benda yang kita kena ambil, bila kita nampak salad ni, jangan takut. Hampa tengok, ya Allah, banyak macam garpu ni, macam mana aku ni satu kena ambil ni? Tak, okey. Macam aku ajak tadi, ambil yang paling luak sekali. Okey, yang paling luak sekali. Alright, nampak tak? Okey. Dan waiter pun kalau kata, tak apa, yang tu aku cerita kemudian. Kita ambil yang paling luak sekali. Mana kata ini. So kita akan makan. Okey, kita akan makan. Kadang-kadang ada orang tangan kidai macam aku ni. Kadang-kadang aku macam tak selesa macam ni, dan aku lebih selesa macam ni. Silakan. Okey, silakan. Tidak mengapa sebab kita kidai. Kita bukan orang kanan macam orang biasa. Walaupun meja tersebut meletakkan sebegini. Okey? Jadi tak apa, aku akan pretend kata aku orang kanan. Jadi aku akan ambil dan aku akan begini. Alright? Okay, kadang-kadang kalau dekat European yang lain, ada hampa nampak benda tu kadang-kadang garpu dia ternaik ke atas. Okay? Kadang-kadang hampa nampak ada garpu dia ke bawah. Ke bawah semua. Okay. Ke bawah tu zaman dulu. Apabila zaman dulu hampa tak lah segala raja-raja semua kan dia pakai yang depa dulu kan macam cekak kat sini, lepas tu ada lace lah apa semua. Jadi takut benda tu tercangkuk dengan sudu, makanya dulu diletakkan begini. Tapi sekarang kita tak pakai dah segala rupa-rupa tu. Tapi ada juga orang perempuan lah ni dengan apa mak nenek dengan segala kat tangan macam tu semua ada juga. Tapi janganlah sampai tersangkut. Okey. Baiklah ni, ambil dan kita akan makan begini. Cara pegang macam ni, kita pegang garpu yang telunjuk ni kita buat tekan dekat belakang ni. Okey? Bukan macam ni. Selalunya di begini, dan pisau pun sama, telunjuk ni digunakan begini. Kita ambil, kita potong sikit-sikit dan kita makan. Okey? Jangan sampai benda tu potong kecil-kecil, potong kecil-kecil, potong kecil-kecil, dah potong semua baru makan. Tak. Nak makan baru potong satu per satu. Okey? Dan kalau kita lengoh nak pegang, jangan sekali-kali letak tangan di meja juga macam ni. Tak boleh. Semua kena jauh daripada meja. Potong, nampak tak? Cunggitkan sikit di sini, yang ni potong. Bila dah potong, kalau tak mau pegang pisau ni, jangan makanlah. Makan. Awak tak ambil, tambah. Mana? Tak boleh. Kita jangan pegang sambil bersembang cakap macam tu. Makan, aku kata, jangan duk segan. Ada banyak lagi tanda pok tu. Banyak lagi. Tak lama lagi buta semua segala tetamu. Hampa pakat-pakat kena cucuk dengan garpu. Tak boleh nak bercakap apa pun. Okey, kalau kata hampa tengah makan macam tu, tak mau pegang ni,
letak di bahagian atas meja. Makan jangan bagi bunyi. Walaupun sedap macam mana pun, jangan. Mulut masa ada tengah makan, jangan bersembang dengan orang. Sedap lah. Masin sangat kau buat tadi. Tak kan? Aku memang suka makan masin. Tak usah duk bersembang. Makan dulu. Dah habis apa semua, letak. Lepas tu baru sembang. How was it? How was the meal? Lovely, lovely, lovely. Macam tu tak apa. Okay? Dan apabila begini, kalau cameraman boleh touch ni, apabila kita tengah makan dan kita nak bersembang, kita letak lagu ni. Okay, kita letak lagu ni. Dia mengangkang macam tu. Never cross. Never like this. Tak boleh. Kita letak macam ni. Makna kata bila waiter ataupun butler tengok, dia tahu kata kita tak habis lagi. Okay, dia tak akan main, tak akan angkat. Sebabnya dia tahu ini maksudnya kita tak makan tak habis lagi. Kita nak rehat sat, kita nak break sat, kita nak bersembang sat. Okay, lepas tu dah habis bersembang, sambung balik. Lepas tu letak yang ni. Nyam, 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 nyam. Faham tak? Okay. Apabila kita dah makan, dah apa? Okay, of course lah kita nak kena minum air. Okay, minum air. Gelas semua sebelah kanan. Jangan duk pergi ambil gelas orang sebelah kiri. Kita check dia dah minum, dia dah apa, dia dah ada COVID ke apa semua. Hampa semua pergi makan. Tak boleh. Gelas semua di sebelah kanan kita. Okay, dan bila kita nak pegang tall gelas ni, of course kita pegang lagu ni. Okay, jangan kita pegang lagu ni. Jangan kita pegang lagu ni. Tak boleh, salah. Pegang tang hujung-hujung saja. Minum. Letak. Jangan minum. Amboi dahaganya. Tuan rumah ni letak Ajinomoto punya lah banyak. Jangan. Minum sikit-sikit. Dahaga lagu mana pun, minum sikit, letak. Okey? Dan selanglah mungkin dengan ayat kosong ke. Kosong pun jangan pegang lagu ni. Tak boleh. Jangan pegang di mulut. Tak boleh. Pegang di sini. Di tangkai dia. Okey? Kalau ayat kosong, di tangkainya lah. Kalau kata wine tu, mungkinlah apa boleh pegang lagu ni. Okey, tapi kat ayat kosong sini. Panggil ayat ni water. Jangan duk jadi kampung panggil. Can I have some more sky juice please? Sky juice kepala otak hampa. Sky juice tu ayat hujan. Minta water saja. Water please. Macam tu. Tapi selalunya, butler akan nampak kalau korang, dia terus akan tuang. Cara-cara butler nak tuang pun, Sagilah kita sebut pasal ada butler. Okay. Dah habis benda ni. Jadi bila dah habis, macam mana hampa nak buat? Nak tunjuk kata hampa dah habis makan, orang kena clear plate ni. Mas ni, lagu ni. Kita kena samakan pisau dengan garpu bersebelahan, menghadap ke atas garpu ini. Pukul 4 dan 11. Okey, pukul 4 dan 11. Mana kata butler dan waiter tahu kata benda ni dah boleh angkat. So dia akan angkat dengan ini sekali. Alright, so kita akan letak ke tepi. Penat bercakap. Baik. Jadi bila kita letak ke tepi macam ni, kita pun okey lah, tengah tunggu tu kita pun bersembang dengan orang kiri kan. Katanya nak sembang kiri kanan pun tak apalah, tapi bersembang, jangan duduk sengap saja. Handphone ke apa phone ke tak boleh ada di atas meja langsung. Sebab itu merupakan benda-benda yang korang ajak. Okey, korang ajak. Apatah lagi bermain-main handphone. Alright, itu dia. Baik, lagi kita dah tinggal sikit lah kan. Sebab satu dah angkat pi. Okey, katalah nombor 2 ni selalunya orang dibagi sup. Okey, sebab itulah ada piring kat tepi ni. Untuk kita, dia apa, waiter letakkan roti kat atas tu. Bila sup, barulah mereka akan serve roti. Butter memang siap-siap ada atas meja dah kita. Okey, mereka akan bawa butter kat sini. Alright. Oh, Sat nak pergi ambil. Apa nama? Pisau butter. Aku lupa letak. Alright, so kita ada pisau butter. Pisau butter pun asing, okey? Asing. Baik. Jadi, bila mereka nak berkelok sup, mana kata selalunya sup akan makan dengan roti, okey, dan mentega. Okey, so mereka akan buat mai sup dulu, okey. Mereka akan buat mai sup, mereka akan letak lagu ni. Sup. Okey, dan mereka akan serve roti, mereka akan letak sini. Mereka tertanyalah kita nak hard roll ke. Ada orang suka makan roti keras, ada orang suka makan roti lembut. Tapi gardenia orang tak pernah serve lah. Yang tu dapur punya roti. Ini dinner punya roti. So mereka akan tak sini, butter akan dah siap-siap kat situ. Maka sup nombor 2. Okey, sup nombor 2 makna kita kena ada nombor 2 pula. Tadi lah kan. Okey, so kita makan sup. Okey.
Cara nak makan sup pun ada cara dia. Selalunya kalau ada roti, hampa akan ambil roti tu. Jangan roti tu ambil sebiji tu, ambil bertiga sapu macam nak pergi bawa bekal, nak pergi sekolah tu. Tak boleh. Okey, apa yang hampa kena buat? Ambil roti tu, koyakkan roti tu, ambil butter, sapu dan makan. Okey? Lepas tu ada juga orang suka cicah roti tu dengan sup. Kalau French onion soup, kalau mushroom soup, tomato soup ke apakah, yang boleh hampa buat ialah koyakkan roti tersebut. Jangan pegang roti tu cicah dalam ni. Tak boleh. Okey? Koyak roti tu, letakkan roti di dalam mangkuk, lepas tu menggunakan sudu, kau roti tu dan makan. Cara nak makan sup bukannya macam ni. Bukannya macam ni, tetapi macam ini. Macam ini. Faham tak? Okey, sambil-sambil tu makan roti, bubur butter, makan. Kalau nak cicah, tok dalam tu, lepas tu ambil sudu macam ini, lepas tu makan. Jangan berkeluar bunyi. Tak boleh. Okey? Kalau ikut Jepun, Korea memang lagi berbunyi lagi elok. Tapi untuk kita yang tempat lain ni, jangan berbunyilah, tak elok. Okey? Baik. Jadi tegakkan sikit. Okey? Janganlah. Walaupun cara buat ni betul, tapi ni posture dah ke mana? Kena tegakkan. Sikit saja condong, tegakkan begitu. Okey? Kalau kata sup tu terlampau sedap dan hampa tak boleh nak sampai habis, gramnya sedapnya, dibolehkan angkat sedikit pinggan ini untuk kita perhabiskan sup tu. Kerana tuan rumah amat suka melihat kita suka dia punya hidangan. Dan jangan tiup. Tak boleh juga. Okey, kalau kata sup tu hangat, biar sat. Makan roti tu dulu. Kalau dah temperature okey, baru kita makan. Kadang-kadang ada sup hangat, kadang-kadang ada sup sejuk. Sup sejuk pun kadang-kadang sedap juga. Okey, macam tu. Jadi selalunya bila kita makan time sup ni, berlemuih dari sikit mulut. Tang sini ada, tang sini ada. Jadi itulah gunanya kita punya napkin. Napkin pun hampa jangan ambil napkin tu pedap begini ataupun gelah. Tak boleh. Ambil setengah ni, ambil bahagian hujung ni, tengah, dan kemudian didapkan sikit. Letak balik macam tu. Okey? Jadi dah habis sup, dah habis sup. Macam biasa juga, kita kena bubuh pukul 4 juga. Alright, apa dia? 15 minit dah? Tinggal lagi 15 minit? Dah 45 minit cakap? Betul ke? Baru nak bertua ni. Allahu Akbar. Okey, waiter. Please pick up my soup plate, please. Okey, waiter pun ambil, angkatlah lagu ni. Dah? Okey, lepas tu kita ada main dish. Dah habis sup, kita ada main dish. Boh yang nombor 3 pula. Yang ni tak angkat ya, ni tak angkat tau. Yang ni boh saja. Okay, that means kita ada, kalau kat sini kita ada fish lah, fish dengan stick. Jadi fish dengan stick punya fork. Okay, kalau fish dengan stick pun macam tu juga, gelak, makan ngap. Kalau kata kita punya stick pun macam tu lah juga, makan. Okay, jadi kita akan bubuh pukul 4:11 ni. Dah siap. Okey, di sini apabila banyak lagi nak kena habak depa yang buta perut ni semua. Aduh, macam mana ni? Okey, lepas tu kalau kata main dish macam ni, jangan bila hampa duduk tu, okey, duduk tu, kalau kita ada salt pepper kan, macam Mak Saleh tak macam kita, depa tok, kita tomeh rasa sedap tak sedap, rasa sedap. Depa tak, depa masak sebagai satu perasaan yang umum. Mana kata kalau hampa rasa tak masin ke, tak pedas ke, hampa kena pakai salt and pepper. Okey? Jadi sebelum katalah orang tu letak makanan main dish, kita kena makan dulu. Jangan sibuk orang letak, ambil lah tu. Tak boleh. Ini salt and pepper. Okey? Salt satu lubang, pepper 3 lubang. Jangan pula mana satu salt rasa pula. Tak payah. Hampa boleh tahu daripada lubang itu. 1 lubang salt, 3 lubang pepper. Okey? Dan benda ni, bila kita duduk, katalah meja aku ni panjang kan,
Kalau kata belah dekat aku ni tak ada salt pepper. Ada 2 set je, sini dengan sana aku tak sampai. Jadi aku kena minta, excuse me, can you please pass me the salt and pepper please? Bila nak pass, so hampa kena pass kedua-duanya sekali. Kerana benda ni dia tak duk cerai nah, dia tak tunggal, dia kena main berpasang-pasang. So bila nak pass ke orang tu, kena pass sekali dua-dua. Jangan duk pass apa mau apa, lada kah, garam ke apa? Dua-dua, tak payah tanya. So kena pass benda ni ke sini. Dan orang yang duduk di hujung tu tak boleh mangkit. Tak boleh mangkit. Tak boleh. Kata nak ambil tu tak boleh. Apa yang hampa kena buat, kena minta dekat orang yang berdekatan. Dan orang yang berdekatan pun kena tanya, tengok juga, do you want to have some salt and pepper? Faham tak? Okay. Bila kita dah try makan, barulah kita rasa macam okay, kurang masin ke apa, kita minta, kita bubur sikit. Okay, dah. Okay, lepas tu kita habis. Habis? Okay, so main dish dah habis. Bubuhkan dua-dua ni sekali begini. Alright, dan waiter ataupun butler akan angkat. Bila waiter dan butler angkat ketika ini, maksudnya lepas ni dessert. Okay, mana kata mereka akan angkat sekali dengan show plate. Okay, mereka akan sekali dengan show plate. Mereka akan angkat juga dengan butter plate dan butter dish. Okay, tapi waiter tak buat lah lagu ni. Tak boleh tinggal depan kita. Waiter jangan buat perangai macam tu Tapi ni aku nak tunjuk kata, kesemua ini akan di-clearkan. Okay, akan di-clearkan sebelum dessert masuk. Sebelum dessert masuk. Jadi benda-benda macam ni pun kena angkat, salt and pepper, sebab tak perlu dah benda ni. Sebab kita nak minum kopi dan kita nak makan dessert. Ni segala chili flake lah, apalah, pickles ke apa semua pun akan diangkat juga. Dan waiter akan ambil sudu kita ni, dia pun akan buat macam ni. Mana kata kita telah bersedia untuk dessert kita. Okey, bersedia untuk dessert kita. Bila dessert kita, mana kata kopi pun akan mai lah. Kopi akan mai. Saya aku nak tunjuk apa kopi pula. Okey, jom. Oh, terlupa lah. Kadang-kadang nombor lah, kadang-kadang lepas kita makan dessert dan selepas kita apa nama ni, makan sup, kadang-kadang sebelum main dish juga mereka akan bagi kita sherbet ataupun sorbet yang macam aiskrim lah, macam aiskrim Malaysia, tapi kadang-kadang dia rasa limau, kadang-kadang dia rasa lemon, dia masam. Sebab apa? Dia nak cleanse kita punya palate. Sebab kita dah makan, dah rasa macam-macam kan, mushroom lah, salmon lah apa. So untuk kita merasai kenikmatan, kelazatan next dish tu, kita kena cuci lidah kita dulu. Mereka akan bagi sherbet ataupun sorbet untuk kita makan. Dan selalunya bila mereka serve sorbet, benda ni dalam keadaan yang tinggi ataupun mangkuk rendah dengan lapik dan sebagainya, dan sudu yang telah pun berada di dalam piring itu. So kita makan. Okay, lepas tu mereka akan clear ke semuanya. Okay, maaf aku terlupa tadi. So ini sorbet. Lepas tu kita ada coffee dan juga tea. Kalau kita lihat di sini, jom. Kita lihat di sini, kita ada coffee, kita ada tea. Okay, nanti aku nak tunjuk juga. Alright. Lupa dah buat bunga punya laylok tadi, tak bubuh tang meja. Nah, bubuh tang meja ni. Ada lampu pun tadi tak guna lampu pun. Nah, bubuh tang ni. Okay. Dan ini okay. Ini punyalah banyak kan? Dan ini. Okay. Masih cik nak tunjuk. Right, ini adalah antara cawan-cawannya. Ini cawannya espresso. Dia kecil saja. Kecil saja espresso, okey. Espresso selalunya dibuat pada mesin, jadi dia tak ada dekor. Mana kata hampa kena bawa ni pergi buat kat mesin, minum, prop, zup sekali, mampui. Okey, so ini adalah espresso punya cup. Ini kita ada perbezaan antara kopi dan tea. Mana satu kopi, mana satu tea. Yang ni kopi, yang kecil ni. Yang besar ni adalah tea. Okey, adalah tea. Dan aku pun tak tahu pasal apa, tapi kopi punya sudu dengan tutup. Terang tak?
Okey. Sudunya berbeza juga. Yang kecil ni adalah tea, yang besar ni adalah kopi, walaupun kopi punya cup lebih kecil daripada tea cup. Okey. Jadi kalau hampa nak hidang, dia akan hidangkan begini. Okey, handle-nya begitu dan begini. Alright. Bersamaan juga dengan kopi ataupun tea punya teko. Kopi punya teko tinggi, tea punya teko rendah. Okey. Dan cara kita nak makan tea tu sebenarnya, okey, katalah sini yang dessert tu tadi. So depa dah buka kat sini, depa tuang kopi or tea, kita minta kopi, kita minta tea. Okey. Sekiranya hampa tak mau kopi ke tea ke apakah, makanya hampa kena terlangkupkan benda tu. Jadi waiter akan tahu bahawasanya kita tak mau kopi ataupun tea. Okey? Jadi macam tu. Baik, cara kita nak pegangnya pun ada cara dia juga, kopi tea ni. Macam hampa tengok tangkai ni kan. Hampa tak boleh bermasuk macam ni tau, bukan jangan. Sebab apa, dia memang bukan untuk kita memasukkan jari. Pegang kedua-dua jari di sini. Jari yang tengah ni kena support dekat bawah. Okey? Jari yang lain tu simpan. Macam ni pegang. Kalau kita minum kopi di meja, tak payah angkat ini. Tak payah. Hanya angkat cawan saja. Minum, letak. Okey? Pinky jari ni tak payah angkat. Ini kalau dulu di zaman kerajaan dululah, French punya budaya dulu, kalau angkat tu maksudnya tengah mengorak orang. Dia tengah mengorak orang. Jadi bila ada orang yang angkat juga tu, makna kata mereka lepas ni nak cium mulut. Tak boleh. Yang ni simpan. Okey, ini gatai nama dia. Simpan. Pegang dua jari. Yang jari nombor 3 tu support dekat sini dan kita akan minum begini. Letak. Okey? Dan kalau kita nak letak, nak buat gula ke, nak bancuh gula ke, susu ke apakah, bila butler tu tuang, jangan tuang sampai penuh. Okey, jangan tuang sampai penuh. Sebab apa? Orang nak buat gula, orang nak buat susu. Kalau dia nak susu, jadi tak boleh, benda tu akan melimpah. Jadi tuang hanyalah di sebahagian sini sahaja. Bila orang tu dah buat susu, dah buat gula, maka cara nak kacau pun jangan kacau. Tak boleh. Tak boleh. Kacau ni hanyalah daripada pukul 6 ke pukul 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12. Okey? Letakkan kembali, barulah kita minum. Sama jugalah kopi pun. Teh ke, kopi ke dan sebagainya. Dan ini kalau ada mak, tapi jarang orang buat function mak. Kalau nak buat dinner, orang tak bagi mak. Mak ni very American. Tapi kadang-kadang European pun kadang-kadang pakai juga mak. Mak pun kalau hampa nak bancuh teh ke, apa ke, kopi ke, Milo ke, jangan bila nak serve ke orang ada camca di dalamnya. Mak supposed to be dia seorang, tak boleh ada camca. Jangan buat macam ni, tinggal camca nak hidang. Jangan. Kalau bapa aku dia baling camca ni kat muka aku. Hampa tahu tak? Jadi macam ni. Ini tentang kopi, teh, mak, segala macam espresso dan sebagainya. Dan kita ada teko yang aku dah tunjuk. Dan selalunya apabila ada dessert, okey, mereka akan bubuh dessert. Katalah dessert ni, ini tinggal dia. Okey. Dan kita tak ada apa dah, keliling dah. 5 minit lagi. Okey. Yang ni akan dibawa ke sini. Dan kita akan makan dessert. Dessert spoon dia besar. Okey. Sebab kadang-kadang ada ice cream, ada chocolate mousse, ada vanilla mousse dan sebagainya. Sebab tu dessert kita besar. Kalau kita perlukan spoon saja, kita pakai spoon saja. Kalau kita perlukan dua-dua, kita pakaikan dua-dua. Okey. Lepas tu bila dah habis, letak pukul 4 macam ni. Dan kopi ataupun tea akan dihidangkan di sini. Dan kadang-kadang juga selepas habis daripada makan, tuan rumah akan bagi coklat after dinner punya mint. Dalam dia ada daun pudina, ada rasa pudina, dan benda ni untuk kita cleansekan balik palate kita selepas kita dah makan macam-macam segala macam nenek dalam perut kita. Faham tak? Dan jangan lupa juga letak segala bunga, segala apa semua untuk perelok meja tu, hiaslah sikit dan sebagainya. Ini adalah nak tuang ayak tu semua. Tapi sagi kalau ada masa, mungkin tak tahulah sagi ke tengah bila ke kita akan sambung macam mana nak berhidang pula. Okey, butler tu nak pegang macam mana dan sebagainya. Okey, baik, jadi itulah saja untuk etika kita hari ini. Ada lagi banyak sebenarnya yang aku nak tunjuk, tapi tak apa, lepas ni mungkin kita akan buat. Mari sini tengok depa, kesian kat depa. Minta depa faham lah
Cepat sangat ni. Mesti tengok muka dia apa. Faham ke tak? Tu, 9,000. Okey, kalau macam ni macam mana kita nak habaq? Kita buat lagi satu nah. Kita buat lagi satu, kita break sat dalam mungkin 10 minit ke lagu mana ke, 5 minit ke 10 minit ke. Kesian kat hampa. Aku pun tak larang, aku dah buat apa semua ni. Malang-alang tutorial lah aku tunjuk semua kat hampa kan. Okey. Sebab kita tak pi lagi breakfast, kita tak pi lagi tea, lagu mana semacamnya. Okey. 9,099 cantiknya nama. Max ni aku nak screenshot dulu. Okey. Kalau hampa rajin, tunggu sebab aku tak puas hati sebab ada banyak benda yang aku nak habaq lagi. Okey, tunggu, kita akan sambung selepas ini. Terima kasih. Jumpa lagi sebentar lagi. Aku nak pergi minum air. Tak larat.